Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya nak mengulas isu panas yang mana semalam begitu trending ya, berkenaan dengan padu boleh membogelkan diri sendiri. Ini kenyataan panas yang kita tahu semalam di Sarawak. Jadi saya melihat kenyataan ini dikeluarkan oleh Menteri Kanan, yaitu Menteri Pelancongan Sarawak, Abdul Karim. Bukan Hasan Karim ya, Abdul Karim. Kalau Hasan Karim tu dekat Pasir Gudang, ini Abdul Karim yang ada di Sarawak. Dia Menteri Pelancongan Sarawak. Jadi dalam kenyataan dikeluarkan, apabila dia melihat padu ini seolah-olah boleh membogelkan maklumat pribadi kita, saya nak menjawab kepada Abdul Karim berkenaan dengan isu ini. Di media sosial hari ini sedang trending berkenaan dengan isu Sarawak Pay. Dikatakan Sarawak Pay ini bukan dibangunkan oleh kerajaan negeri Sarawak, tetapi satu syarikat China. Ini lagi membogelkan rakyat Sarawak. Rakyat Sarawak sekarang nih, yang mana pakai Sarawak Pay, kamu sedang dibogelkan tau. Maklumat kamu sedang berada di China nih. Ini nak kena jawab nih Abdul Karim nih. Jangan dia melihat kepada padu nih. Padu nih dibangunkan oleh kerajaan 100%. Bukan daripada China. Memang ada mungkin kelemahan sedikit, tetapi kerana dibangunkan oleh kita, bersyukur. Sekurang-kurangnya maklumat kita tak terlepas. Lebih bagus. Jadi dia kena jawab. Saya nak beritahu kat rakyat Sarawak sekarang nih, Sarawak Pay tu GPS kena jawab. Dia yang jadi kerajaan. Yang kedua, Abdul Karim duk membalun padu yang ada ni. Dia tahu tak? Menteri Ekonomi yang bangunkan ini, Rafizi Lamli, timbalan dia adalah Hajah Hanifah, anak Taib Mahmud. Kenapa tak tanya dengan anak Taib Mahmud ni? Dia timbalan Rafizi. Kenapa dia nak balunkan sistem padu ni? Kamu balunkan Menteri Ekonomi, serupa kamu balun timbalan dia, yaitu Hajah Hanifah yang menjadi timbalan dia daripada GPS ini. Jadi dia buat kenyataan yang pada saya lebih kepada politik. Kawan-kawan tahu, kalau padu ini berjaya ya untuk mengesan kemiskinan yang ada di Sarawak, rakyat-rakyat yang susah di pedalaman Sarawak, siapa yang efek? GPS. Sebab ramai adun-adun GPS, terutamanya tu kaum-kaum Dayak ni yang bersekongkol dengan GPS ni tadi, dalam GPS ni, yang tidak buat kerja dekat kawasan. Lepas ni banyak kemiskinan, contohnya di Baram, di Ulu Rejang, di Selangau. Malulah mereka. Jadi ini yang saya lihat kenyataan politik. Jadi lepas ini makin ramai adun-adun GPS yang malu. Sebab apa? Mereka tak ambil tahu tentang kawasan mereka. Cerita tentang, wah, kita ada reserve banyak gini. Sarawak nak jadi Dubai dan sebagainya. Pergi tengok Baram. Pergi tengok Ulu Rejang. Pergi tengok Selangau. Pergi tengok pendalaman yang lain. Ada cerita, nak cerita yang besar-besar. Malulah. Berpuluh tahun memerintah macam ni lagi. Saya keluar kenyataan ini sebab mereka keluar kenyataan politik. Yuk kita bermain politik. Rakyat Sarawak ni banyak yang susah. Pendapatan di bawah 1,000 ramai. Tak payah bohong lah. Di kampung-kampung tu kadang-kadang 500 pun tak ada setiap bulan. Lepas tu dia kata, kenapa tak gunakan sistem macam e-Kasih dulu? Padu ni dibangunkan secara terperinci untuk kita nak mengesan kalau boleh sehingga 100% rakyat Malaysia ni, supaya dapat manfaat. Sistem yang kita buat sebelum ini banyak yang tak selesai. Di Sarawak ni, yang melibatkan isu, belum lagi ada kerakyatan. Rakyat Sarawak, berapa ramai? Kebajikan orang-orang Penan, orang-orang Ulu, belum selesai. Nak pergi cerita lagi. Ini apabila sesuatu yang baik, mula nak bangkang. Demi untuk menjaga politik sendiri. Bolehlah. Geng-geng ahli politik Sarawak ni, itu yang saya cakap semalam. Kamu orang makan harga ikan 5,000. Rakyat pergi makan, ikan bilis pun susah nak beli. Ikan masin pun tak jumpa. Nak bercakap lagi. Jadi, saya lihat perkara yang baik. Dan semalam, saya mendapat maklumat di Majlis Kepimpinan Negeri, iaitu melibatkan Pakatan Harapan. Maklumat yang kami dapat adalah lebih daripada 30 lebih ribu orang yang telah pun mengisi setiap hari. Yang pertama, saya juga lihat daripada media hari ini,
yaitu di Sibu. Saya tengok DO-nya ke apa tadi terlibat dalam isu untuk dia nak menghentikan orang mengisi padu ni. Saya harap siapa yang menghalang orang mengisi padu ni di Sarawak, kamu orang pergi rumah dia satu persatu, kamu pergi bantuan. Kalau DO yang buat kerja tu, kamu orang miskin pergi rumah DO minta duit. Kalau tak, kamu pergi office DO, kamu orang minta duit. Biar dia bantu. Puak-puak yang ada dekat Sarawak ni kadang-kadang segeram. DO, SO dan sebagainya ni, ketua kampung, penghulu. Belum lagi mereka-mereka yang dilantik sebagai konselor. Jangan jadi biawak hidup. Kamu oranglah jual maruah Sarawak ini kepada pemimpin-pemimpin yang tak ada integriti. Banyak ketua-ketua kampung ni bersekongkol. Apabila orang berlainan ideologi politik, nak sewa dewan tak boleh, nak pakai dewan tak boleh. Kau ingat duit bapak kamu orang? Duit kerajaan Sarawak, duit rakyat. Duit kerajaan pusat, duit rakyat. Apa yang dibangunkan dekat kampung itu hak rakyat. Pakai bersama. Ini bukan parti politik GPS yang punya. Bukan parti politik pemerintah yang punya. Oh, akal ni pakai akal. Ini berlaku dekat Sarawak sekarang ini. Saya balik, saya tengok kecewa tengok benda-benda ni. Ini sekongkol politik. Konselornya, ketua kampungnya, penghulunya, pemancarnya. Jangan jadi anjing politik kamu. Orang ni dilantik oleh rakyat untuk jaga kawasan. Kemiskinan dekat kampung tu perlu diselesaikan. Kalau dah malu nak jadi ketua kampung sebab ramai orang susah dekat kampung kamu, letak jawatan bagi orang lain. Ini tak habis-habis jadi anjing politik. Sebab tu saya kata, kalau saya menjadi YB dekat Sarawak, ya, saya ada kuasa dekat kawasan saya, aku pecat ni ke orang ni, ketua-ketua kampung yang buat kerja bodoh main politik ni. Penghulu sama, konselor ni tengoklah. Kalau saya yang, ya, tengoklah. Kalau saya bertanding, kalau saya menang, ke orang buat kerja gila ni, saya nak kamu transparan. Kerja untuk rakyat. Kalau dekat kampung kamu ada kemiskinan, beritahu. Kalau daripada kerajaan negeri ke, kerajaan pusat ke, hendak data yang maklumat seperti padu ni, bagi kerjasama, bantu. Jangan ideologi lama. Ini berlaku dalam ni Sarawak ni, wilayah Sarawak ni. Di wilayah Sarawak ni terlampau banyak sangat. Pada saya, anjing-anjing politik. Yang untungnya ahli politik. Orang yang berjuang betul-betul tu dia tak nampak. Ahli politik tai kucing ni masih mereka angkat. Yang akhirnya, pembangunan Sarawak itu melembab. Ni padu ni. Kalau saya orang Sibu, saya tengok dekat Sibu ada boykot ke apa tadi. Dia dah keluar arahan. Kalau saya dekat Sibu, saya cakap betul. Saya tak tahu siapa ketua cabang saya dekat Sibu saya. Kalau DO yang buat kerja macam ni, kau pergi semua, kau orang pergi rumah DO, lepas ni pergi minta duit kat dia. Siapa dia? Suka-suka aja gunakan kuasa mereka. Tengoklah kalau saya lah jadi wakil rakyat lah. Macam ni ya perangai-perangai DO, SO, apa lagi semua dekat sana, kawasan saya, wilayah saya. 24 jam aku berhentikan kau. Jangan buat kerja-kerja gila ni. Zaman moden hari ni aku nak rakyat Sarawak bangun. Rakyat Sarawak buka minda. Jangan lagi stuck dengan politik yang tak betul. Tak betul kita tolak. Tak kira lah parti PKR ke, parti DAP ke, parti Amanah ke, parti GPS ke, parti apa-apa pun lah. Yang ada dekat Sarawak ni, parti lokal-lokal ni ke apa semua. Kalau tak betul, jangan bagi dia jadi pemimpin. Cari pemimpin baru. Jangan menyusahkan diri sendiri. Nah, ini akibatnya. Apabila benda yang betul tak nak terima. Hak kita ditidakkan berpuluh-puluh tahun, diam semua. MA 63 ni kalau tak ada Anwar Ibrahim, tak ada kita dapat hak ni hari ni tau. Tengok berapa lama mereka bersekongkol dengan pimpinan pusat bersama dengan Atuk dulu. Dengan Atuk bersekongkol, dengan Najib bersekongkol, semua mereka bersekongkol. Hari ni, tengok, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh pula laksanakan semua, bagi timbalan kepada Sarawak sebagai timbalan Perdana Menteri, boleh pula panggil untuk pengurusi ataupun sebagai
senator lantikan untuk menjadi ketua Dewan Negara. Boleh semua. Inilah yang kita Sarawak perlu lihat hari ini ke depan. Jangan politik Tin Milo atau Tin Milo. Tin Milo tu macam geng-geng PAS lah. Kita sekarang ni duduk kat tepas. Kita sama dekat Sarawak ni duduk dekat Tin Milo. Kat Sarawak ni lain sikit lah. Tin Bia. Berhenti tu. Buka minda. Syarap anak-anak Sarawak buka minda. Jangan lagi kita stuck dengan politik lama yang kita seolah-olah diugut secara halus. GPS yang ada di Sarawak ini adalah lantikan kita sebagai rakyat. Tanpa kita, pemimpin-pemimpin yang ada tu, yang dok kau bagi kapet merah, yang kau dok sujud, yang kau dok jilat jari, jilat kaki tu, dia adalah lantikan kita. Kamu orang dok kutuk Tok Uban tu yang dok dah meninggal tu, kamu orang tahu. Kuasa dia dulu kita ni yang bagi. Terutamanya kaum Dayak, ingat tu. Saya tak nak ulas panjang-panjang, itulah ulasan saya. Sekian, terima kasih.